Selamat sejahtera semua. Nama saya Sendil Kumar Anarika Narayanan daripada Guru Pemimpin SK Laksmana. Sekolah kami telah diberikan tajuk untuk membentangkan mengenai mengetahui agama-agama di Malaysia serta tempat-tempat ibadah. Baik, mari kita teruskan. Baik, perkara pertama yang kita ingin melihat sekarang adalah mengenai peranan dan kepentingan agama itu sendiri. Seperti yang kita tahu, agama sangat penting kepada sesebuah masyarakat, di mana melalui agama kita akan dapat pelbagai manfaat dan ia akan membentuk kepribadian seseorang individu tersebut. Okey, terdapat 5 peranan utama agama di dalam sesebuah masyarakat. Yang pertama sekali ialah mengenai pemangkin kepada pembangunan manusia, di mana melalui agama sesebuah peradaban manusia akan terbentuk dan manusia akan berkembang secara akhlak, rohani, intelek serta jasmani. Okey, yang kedua, agama merupakan asas kepada ketamadunan dan latar budaya masyarakat. Seperti yang kita tahu, setiap kaum di Malaysia ini mempunyai latar budaya masyarakat yang berbeza, dan agama merupakan sesuatu ikon yang memainkan peranan yang sangat penting dalam bentuk budaya masyarakat. Yang ketiga, agama juga akan dapat membentuk pandangan semesta masyarakat mengenai apa itu baik dan apa itu buruk. Okey, seterusnya melalui cara ini, inisiatif ini, ia secara tidak langsung akan membentuk perilaku moral dan gaya hidup seseorang individu, di mana agama akan membendung segala perilaku yang salah dan akan mendorong seseorang individu untuk melakukan kebaikan daripada melakukan kejahatan. Lagi sekali, agama juga akan dapat melahirkan masyarakat yang boleh berfikir secara rasional dan tidak melakukan kejahatan negatif seperti yang saya telah terangkan tadi. Okey, masyarakat dapat berfikir secara logik dan waras tanpa mengambil keputusan yang boleh menjejaskan nama baik keluarga, nama baik individu serta nama baik masyarakat itu sendiri. Okey, sekarang kita akan masuk kepada agama yang pertama, iaitu agama Islam sebagai agama rasmi negara. Perkara 3, Perlembagan Persekutuan menyatakan bahawa agama Islam ialah agama rasmi bagi persekutuan. Namun, agama-agama lain boleh diamalkan secara aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Perkara 11 pula menyatakan bahawa tiap-tiap orang adalah berhak untuk menganuti dan mengamalkan agamanya serta tertakluk kepada fasa 4, mengembangkan agamanya. Ini bermakna walaupun Malaysia telah mengisytiharkan Islam sebagai agama rasmi negara, penduduk Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum, keturunan dan kepercayaan bebas boleh mengamalkan kepercayaan masing-masing mengikut latar budaya masyarakat. Ini adalah melalui Sumpah Malaysia 2017, Jabatan Penerangan Malaysia. Secara hamnya, slide ini menyatakan bahawa negara kita mempunyai pelbagai kaum. Walaupun agama Islam sebagai agama rasmi, namun setiap kaum mempunyai hak untuk menganuti agama masing-masing. Okey. Baik, secara amnya terdapat 6 jenis agama yang diamalkan di Malaysia. Yang pertama sekali Islam, atau agama Islam sendiri. Yang kedua agama Buddha yang dianuti oleh Cina. Yang ketiga agama Hindu, agama Kristian, agama Sikh dan lain-lain. Agama Islam merupakan agama utama dan rasmi negara. Ia diamalkan oleh semua umat Islam. Lazimnya, orang Islam akan bersolat selama 5 waktu sehari, sama ada di rumah, surau maupun masjid. Islam Madhari pula merupakan sunnah Islam yang dipromosikan oleh Kerajaan Malaysia. Umat Islam tidak boleh menukar kepada agama lain kerana Mahkamah Syariah menafikan tuntutan pertukaran. Agama Islam merupakan agama yang berlandaskan kepada pegangan Nabi Muhammad melalui kitab suci Al-Quran. Amal berpuasa pula akan dijalankan saban tahun menjelang bulan Ramadan, iaitu sebuah bulan yang sangat mulia. Orang Islam disarankan menunaikan haji dan menunaikan zakat. Okey, seperti yang kita sedang melihat,
Berikut merupakan tempat-tempat ibadah bagi orang Islam, sama ada di rumah, di masjid maupun di surau. Yang kedua adalah agama Buddha. Agama Buddha merupakan agama kedua terbesar di negara. Ramai golongan Cina yang mengamalkan kepercayaan termasuk Mahayana, dan mazhab agama adalah seperti Konfusianisme dan Daoisme. Terdapat pelbagai subkumpulan etnik masyarakat Cina seperti Hokkien, Cantonese, Hakka, Han, Teochew, Ainan, Fuchu dan Kwangsai. Walaupun dialek mereka sangat berlainan, namun kesemuanya masih berpegang kepada pegangan Buddhisme. Perayaan Tahun Baru Cina dan Waisak merupakan perayaan terbesar bagi agama Buddha, manakala tempat ibadah bagi masyarakat Buddha adalah di kuil dan tukun-tukun Cina. Majoriti orang India yang membentuk 9% penduduk Malaysia mengamalkan Hinduisme. Hinduisme berpengaruh sebelum Islam, tetapi pengikut moden kebanyakannya berasal dari masyarakat pendatang dari Tamil Nadu sewaktu zaman penjajahan British, di mana pada waktu ini orang India telah dipanggil oleh British untuk menyumbangkan khidmat bakti mereka yang berkaitan dengan di ladang-ladang estate. Kuil-kuil luar bandar sering didedikasikan untuk Dewa Tunggal, sementara kuil-kuil sering menjadi rumah kepada pelbagai dewa yang berbeza. Kebanyakan kuil mengikut tradisi Saiviti dari India Selatan untuk menyembah dewa utama Brahma, Vishnu dan Shiva. Perayaan Thaipusam merupakan perayaan terbesar bagi meraihkan Dewa Murugan. Seterusnya adalah agama Kristian. Kristian di Malaysia kebanyakannya terdiri daripada masyarakat bukan bumi putera, termasuk minoriti kaum India, Malaysia dan kaum-kaum lain seperti Sabahan dan Sarawakian. Didominasi oleh Anglika, Methodist dan Roman Catholic. Good Friday, Easter dan perayaan Christmas adalah merupakan perayaan terbesar bagi orang Kristian. Mazhab utama yang digunakan adalah Holy Bible. Dengan menganggap Jesus Christ adalah anak Tuhan, orang Kristian biasanya beribadah di gereja dan diketuai oleh imam yang dipanggil sebagai Father. Sekiranya kamu melihat di penjuru kanan kamu di atas, kamu dapat melihat suasana di dalam church. Itulah suasana di dalam church di mana orang-orang akan mengamalkan ibadah masing-masing mengikut kepercayaan orang Kristian. Next ialah mengenai agama masyarakat Sikh. Masyarakat Sikh adalah golongan kecil yang wujud di Malaysia. Masyarakat ini pada awalnya dibawa oleh British untuk membentuk unit-unit polis. Seterusnya, mereka telah membentuk kepercayaan Sikhisme selain membentuk tempat ibadah mereka sendiri untuk semua kaum dan jantina. Orang Sikh mengamalkan ibadah mereka di kuil sama seperti orang Hindu. Sekiranya kamu melihat gambar di bawah belah kiri tersebut, kamu dapat melihat sebuah bangunan yang bercirikan unit-unit seperti kuil bagi orang Hindu. Di sinilah orang-orang Sikh akan mengamalkan tempat ibadah mereka. Baik, mari kita pergi kepada slide yang terakhir, iaitu mengenai lain-lain agama. Terdapat juga kepercayaan dan lain-lain agama yang masih diamalkan di Malaysia. Contohnya, masyarakat Yahudi yang masih mengamalkan kepercayaan mereka dan rumah ibadat di Pulau Pinang telah ditubuhkan pada tahun 1932, namun ia telah ditutup pada tahun 1976. Kumpulan Bahai kecil wujud di Malaysia dengan kebanyakan ini ada daripada masyarakat Cina, Eurasia, India dan masyarakat adat. Kebanyakan masyarakat menganuti kepercayaan ini pada zaman ini adalah daripada orang Gujarati. Selain daripada itu, kepercayaan agama seperti Pagan, Iban Nurut dan Kadazan Dusun serta orang asli masih diamalkan dengan diabadikan sebagai kepercayaan animisme.